Kebanyakan semua cerita hantu. Saya tak tahulah kenapa orang suka jadikan saya hantu. Mungkin sebab saya muka ala-ala exotic gitu. Ataupun rambut ini panjang dulu. Ataupun sebab saya tinggi. Hai, nama saya Amy Nortini, anak jati Ipoh Perak, berusia 27 tahun ini. Saya merupakan seorang model ratu cantik, bekas ratu cantik, pelakon, pengacara dan juga mempunyai bisnes keluarga sendiri iaitu wedding boutique, salon and spa. Baiklah, ini sebenarnya bermula daripada modeling, kemudian baru Ratu Cantik. Daripada Ratu Cantik tu Tini join dunia pengacaraan dahulu. Lepas tu dah dalam lebih kurang 5 tahun buat pengacaraan, baru Tini masuk bidang lakonan. Pada mulanya Tini memang tak nak berlakon, tapi bila dah terjebak, dah serta dalam dunia lakonan, jadi sesuatu yang Tini rasa macam, something yang interesting, sesuatu yang baru, di mana kita dapat rasa jadi orang lain selain diri kita. Dan juga mungkin lepas satu peluang, demi satu peluang Tini dapat dalam dunia lakonan, Tini rasa macam, mungkin ini rezeki Tini, mungkin ini jalan yang Allah bagi Tini. So Tini sahut cabaran tu dan Tini cuba lakukan yang terbaik hari demi hari. Tapi yang pastinya dunia lakonan dan dunia Ratu Cantik lah dua perkara yang sangat berbeza. Tetapi kekuatan mental dan emosi yang diperlukan adalah lebih kurang sama. Ini sebenarnya bermula daripada satu segmen dalam Tumit Tinggi tu, di mana penerbitnya telefon cakap nak interview untuk slot personality. Jadi masa interview tu, diorang tanya, Tini minat tak buat hosting? Cakap, minat kak, tapi itulah tak ada peluang lagi. Lepas tu, sebulan lepas tu, diorang call, cakap, Tini boleh tak datang close audition? Kita nak buat casting untuk cari pengacara Tumit Tinggi yang baru. Tini pergi, lepas tu ada close audition dalam 18 orang macam tu. Bersaing, dah rezeki, dapatlah jadi pengacara. Sampailah tahun nak masuk musim yang dah musim ke-8. So lagi 2 tahun dah jadi 10, dah 1 dekad lah, 10 tahun. Dunia lakonan mungkin dia punya perbezaan masa bekerja lah kot. Kalau macam hosting ni, kita kalau buat, contohlah buat magazine, sehari boleh buat 2 episod dan sekejap lah tak sampai setengah hari pun. Tapi berlakon ni sebabkan mungkin kita memainkan ruang dan pelakon-pelakon lain. So mungkin benda tu yang memakan masa. Cuma kena banyak kesabaran yang penuh dalam hati kalau nak berlakon. Kalau nak cakap soal pengikut, Tini sendiri pun dekat social media tak adalah sampai beratus-ratus ribu followers pun. Tapi mungkin rezeki, mungkin bakat Tini yang terserlah membuatkan para penerbit dan stesen nampak. Mungkin sebab itulah Tini dah terjebak dalam lakonan sekarang ni. Tapi bagi Tini, macam cakap dia semua terpulang kepada rezeki. Kadang-kadang mungkin influencer ataupun KOL tu sendiri memang ada bakat terpendam, di mana dia memang boleh berlakon pun sebenarnya. Tapi mungkin pada mereka yang tidak ada sebarang basic, mungkin tak boleh nak terlampau bangga diri, saya banyak pengikut, saya banyak follower, jadi saya kenalah jadi pelakon. Diorang boleh ambil benda tu sebagai satu cabaran, pergilah join kelas lakonan ke, ataupun pergi masuk sebarang sesi latihan dengan para cikgu yang mengajar teknik lakonan yang sebenar. Jadi orang cakap macam mana, benda-benda ni rezeki sebenarnya. Tini sendiri pun tak tahu Tini akan jadi pelakon sebelum ni. Sebab Tini tak nak berlakon dulu. Tapi sekarang bila dah terlibat, Tini rasa macam, best lah, minat lah. Cuma macam cakap tadi lah, kena ada kesabaran yang tinggi. Macam tu je. Nama Tini sendiri pun kadang-kadang dekat stesen susah nak lepas. Sebab mungkin follower Tini taklah sampai ratus-ratus ribu. Tapi rezeki dapat watak itu. Jadi kepada mereka yang berjaya mendapatkan watak heroin dan hero dengan menggunakan followers anda, tahniah diucapkan. Dan pada masa yang sama, Tini rasa mungkin mereka sendiri pun ada inisiatif untuk develop sendiri skill-skill lakonan. Jangan rasa terlalu selesa dengan populariti yang mereka ada ataupun pengikut yang mereka ada. Benda ni sebenarnya kita macam roda lah.
kita ada tempoh 5 tahun. Tahun pertama kita baru nak berjinak, tahun kedua kita baru nak mengenal dunia lakonan. Tahun ketiga ada rezeki nama kita boom. Tahun keempat kita akan drop sikit. Tahun kelima kita kalau ada rezeki sustain, kalau tak kita akan drop terus. Jadi tak boleh nak terlampau riak, terlampau bangga dengan jumlah followers. Sebaliknya kita gunakan benda tu sebagai stepping stone ataupun sesuatu yang kita boleh jadikan sebagai penguat semangat kita untuk lebih berjaya pada masa akan datang dalam bidang yang kita minati. First Tini berlakon adalah untuk Super Tele Astro First. Tajuk dia 10 Tips Tipu Bini. Arahan Abang Azizi Chang. Production Dato' Awi. Dan watak Tini adalah seorang gadis intern yang cantik tapi blur bimbo. Semasa Tini ada berlakon dengan Elizabeth Tan. Lepas tu Kak Nazia Mustafa, Abang Ropi, Abang Joey, Abang Kirahman. Dan itu pertama kali Tini berlakon dan Tini boleh dapat rasa environment lakonan yang macam kena kerja sampai lewat pagi kan. Lepas tu dengan pressure, dengan macam-macam lah yang kita kena hadapi daripada segi develop karakter tu. Tapi Tini banyak belajar, nasib baik Tini dapat peluang berlakon pertama kalinya dengan orang-orang yang otai, yang lebih senior. Jadi mereka banyak mengajar Tini tentang dunia lakonan lah. Macam mana kena sabar, kita punya skill acting, macam mana nak curi kamera sikit. Jadi benda tu yang Tini simpan sampai sekarang dan Tini develop hinggalah ke saat ini. Sebenarnya benda Tini dah hadapi daripada Tini umur belasan tahun di mana biasalah kita pun tahu dan sedar bahawa ramai yang masih lagi mempunyai mindset di mana Melayu tidak boleh sertai pertandingan Ratu Cantik. Tapi Tini sejenis yang kuat semangat dan Tini sejenis yang Tini tahu apa yang Tini buat tu bukan menyalahi apa-apa. Contohnya kita tak boleh nak pakai baju renang ke apa kan. So Tini join pertandingan cantik lebih kepada untuk advocacy, untuk kita spread awareness tentang kebaikan. Contoh Miss Eco adalah mengenai alam sekitar, eco-tourism. Jadi benda-benda yang seperti itu yang kita nak sebarkan. Sebab bagi Tini, platform social media ataupun kita sendiri sebagai seorang wanita yang mempunyai jati diri, kita nak menyebarkan benda-benda yang baik. Terutamanya kepada warga-warga ataupun generasi-generasi yang muda. Jadi sebab itulah Tini masuk pertandingan seperti itu. Tapi pada masa yang sama pun, sebelum Tini pergi ke Miss Eco International, Tini sertai Miss World Malaysia tahun 2018. Dan Tini seorang je Melayu yang lepas masa tu setelah sekian lamanya. Sebab tak ada dah sesi pakaian renang. Tapi adalah unsur-unsur luar yang mengatakan kalau Tini ada di atas pentas final pada waktu itu, mereka akan buat laporan lah. Tapi pada masa itu tak ada isu pakai renang ke apa pun. Tapi disebabkan organizernya daripada luar, jadi mereka tidak peka dengan undang-undang di sini. Jadi Tini disingkirkan begitu sahaja. Tapi Tini percaya pada rezeki. Sebulan kemudian Tini ditawarkan untuk menjadi Miss Eco Malaysia tahun 2019. Tapi itulah orang cakap, tipulah kalau kita tak down kan. Sebab dulu pun pernah pergi audition Dewi Remaja juga. Tapi itulah, tak dapatlah kat Tahniah tu. Tapi tak ada rezeki lah. Tapi tak apa. So kita berbalik kepada rezeki. Kalau Tini join masa tu mungkin perjalanan Tini lain. So sekarang ni perjalanan Tini alhamdulillah lancar dan rezeki tu InsyaAllah selalu ada. Mana tahu akan datang rezeki tu lagi luas lagi dapat anugerah ke. Macam tu. Okay, sebenarnya Tini tak pernah lah macam nak kata menjadikan seseorang itu sebagai Tini punya idola. Bukanlah maksudnya tak ada idola, ada. Tapi sebab Tini daripada kecil memang Tini sangat-sangat minat bercakap. Tini masuk pertandingan bercerita, masuk public speaking, pidato, wakil perak apa semua. So Tini seorang yang sangat suka berada di depan kamera, di depan khalayak ramai. Dan Tini bersyukur Tini ada ibu Tini yang selalu support, yang memang akan ada di belakang Tini dalam apa juga yang Tini lakukan. Contoh Tini masuk pertandingan apa sekalipun, Ratu Cantik ke, pertandingan apa-apalah sekalipun, beliau yang akan berdiri tegak di belakang Tini untuk support Tini sampailah sekarang. Tini pergi mana-mana pun, shooting ke, fashion show ke, event ke, beliau sentiasa ada bersama dengan Tini. Dan doa beliau yang menjadikan Tini siapa Tini sekarang ni. Aku tak boleh, aku sebab. Okay. Kita tu bergaduh sebenarnya. Bercakap kucing dengan anjing. Tapi bila jauh tu rasa macam alah, hai, macam tu. Mungkin doa beliau dan juga diri beliau sendiri seorang yang sangat kuat dan menjadikan Tini seorang yang sangat kuat daripada segi emosi, mental. Sebab masuk Ratu Cantik pun kena kuat mental dengan emosi. Masuk dunia hiburan pun kena kuat mental dengan emosi. Sebab biasalah kita faham kadang-kadang tak semua orang suka kita, tak semua orang ada pendapat yang sama. Jadi kita kena kuat untuk hadapi semua perkara itu.
Sebenarnya semuanya memorable, tapi boleh Tini katakan kebanyakan tawaran lakonan Tini dapat kebanyakan semua cerita hantu. Saya tak tahulah kenapa orang suka jadikan saya hantu. Mungkin sebab saya muka ala-ala exotic gitu ataupun rambut Tini panjang dulu ataupun sebab saya tinggi. Sebab bila tinggi nak dapatkan sparring yang lebih kurang Tini pun agak susah juga. Itu yang problem juga Tini sebenarnya. Tapi okey lah, actually jadi hantu ni pun seronok juga kan. Kadang-kadang jadi hantu ni tak sedar pun. Kita kadang di hari yang biasa pun jadi hantu juga kan. Tini ada juga berlakon filem yang akan keluar insyaAllah. Tajuk dia Jemputan ke Neraka. Bersama dengan para pelakon yang cukup berbakat iaitu Janani, Kak Sharifah Sakinah, Hafiz Adam, Haris Hamdan, Nick Shah dan ramai lagi. Dan Tini banyak juga ada berlakon drama. Baru-baru ni Tini ada berlakon drama hantu Cik Lang Sui untuk tonton. Lepas tu sekarang Tini tengah syuting untuk sitcom RTM bersama dengan Kak Nazia dan juga Datuk Tamimi Siregar. Baiklah, harapan Tini untuk dunia seni sebab Tini pun baru lagi berkecimpung dalam dunia lakonan, baru nak masuk 4 tahun, 5 tahun. Jadi pengalaman Tini tu pun masih jauh lagi. Tapi berdasarkan Tini punya pemerhatian dan juga pengalaman Tini sendiri, mungkin daripada segi waktu bekerja lah. Sebab Tini sendiri pun mengalami pengalaman di mana kita syuting petang call time, habis keesokan paginya. Dan benda tu berlaku secara berturut-turut sepanjang minggu, sepanjang beberapa minggu lah kan. Jadi kita punya kesihatan pun drop, kita punya energy very low. So kalau pada para pelakon yang ada immune system yang sangat lemah pun boleh menyebabkan jadi demam, jadi sakit. So Tini sendiri pun pernah merasai pengalaman tu di mana kita syuting daripada petang sampai ke esok subuh, sampai ke lewat pagi, sampai demam. Sebab kita syuting outdoor, kena embun apa semua. Tapi tidak rasa benda tu cabaran-cabaran kita sebagai pelakon lah kan. Kalau tak kental, jangan jadi pelakon. So, pada masa yang sama, mungkinlah kita boleh perbaiki daripada segi waktu bekerja. Mungkin kita tak payahlah kerja sampai 24 jam ataupun 20 jam kan. Mungkin kita boleh singkatkan dan mungkin boleh diberikan secara lebih sistematik lah cara pekerjaan itu. Kelebihan Tini ada sebab Tini daripada dunia Ratu Cantik di mana kita memang dah dilatih untuk mempunyai mental, fizikal dan emosi yang kental. Jadi benda tu yang membantu Tini bila Tini masuk ke dunia lakonan. Di mana kalau adanya gosip-gosip yang sebegitu ataupun kita cuba elakkan lah. Sebab tu Tini kalau Tini masuk set ke apa ke, kita akan tahu background orang tu dahulu. Tini jenis yang suka akan buat background check. Contoh Tini punya hero ke, Tini punya sparring ke, okey, ni laki orang, ini suami orang, ini boyfriend orang, ini ke apa ke apa. Tini akan tahu letakkan batas dekat situ. Okey, tak salah untuk kita on set, untuk kita ada chemistry, untuk kita ada develop feeling. Tipulah kalau tak ada perasaan, macam mana kita nak hidupkan watak tu kan. Cuma yang Tini belajar ialah macam mana kita nak kena log in, log out. So bila kita masuk set, kita log in karakter kita. Okey, contohlah nama kita Fatimah. Fatimah ni suka dekat Yusri. Okey, bercintalah dekat set. Tapi bila kita dah keluar daripada set, kita dah habis dah rap ke, dah cut, kita log out balik daripada perasaan tu. Itu yang Tini sekarang tengah belajar dan juga cuba praktikkan dalam diri Tini.